Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alifanan bin Muhammad Noor dari kelas EM2281B untuk grup 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Hanisa binti Matsin. Hai, Assalamualaikum. Saya Emilia Izzati binti Abdul Rahman. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Alia Numaisara binti Zulkifli. Kami dari Kumpulan 1 dan hari ini kami akan membuat pembentangan yang bertajuk Modernisme. Modernisme adalah sebuah ideologi atau pemikiran yang boleh ditaktifkan sebagai pemikiran moden. Moden pula membawa maksud hal ehwal masa sekarang atau berkaitan masa kini yang terbaru dan kaedah baru. Secara khususnya, aliran modernisme ini adalah gerakan protes di Barat yang berasa kecewa dengan kongkongan, monopoli dan manipulasi kelompok agama terhadap masyarakat. Okey, kita akan pergi kepada isi yang pertama, iaitu latar belakang ideologi modernisme. Modernisme berasal daripada perkataan Inggeris, iaitu modernism, yang membawa maksud modern character or quality of thought, expression or technique, iaitu watak moden atau kualiti pemikiran, ungkapan atau teknik. Modernisme muncul di Barat selepas zaman pertengahan Eropah yang merupakan zaman kegelapan Eropah. Masyarakat Eropah pada ketika itu dicengkam kuat oleh agama Kristian Katolik. Semua kepercayaan, ilmu, dasar dalam dan luar negeri dikawal oleh Kristian. Kristian yang menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan memaksa semua lapisan masyarakat mematuhi kepada kuasa agama dan gereja. Kumpulan bangsawan, ahli perniagaan dan orang awam tidak boleh membantah dan dipaksa untuk menuruti ketentuan gereja. Mereka tidak boleh membaca dan mentafsir kitab Injil. Malah, perempuan dianggap najis dan tidak boleh menyentuh Bible. Perkara ini menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat, lalu mereka bangun memberontak. Pada sekitar abad ke-18, muncul gerakan modernisme yang timbul hasil daripada penindasan dan kezaliman gereja serta sistem feudal Eropah. Ketidakadilan yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Eropah telah menyebabkan negara itu mengalami kemunduran. Oleh itu, terciptalah slogan-slogan yang berbentuk kemasyarakatan dan nasionalisme yang menyumbang kepada satu gerakan intelektual dan kebudayaan. Gerakan ini berusaha untuk merombak segala sistem kepercayaan dan struktur sosial yang diamalkan oleh tradisi Eropah. Antara beberapa gagasan modernisme yang dilakukan adalah gagasan manusia sebagai pusat dunia. Gagasan ini dia menekankan individu memiliki keistimewaan dan potensi diri yang dapat membentuk dan menentukan arah mengikut acuan dan kelebihan setiap individu. Gagasan yang kedua adalah subjek dimiliki alam fenomena, iaitu manusia bebas untuk menentukan pendirian masing-masing untuk menghasilkan buah fikiran bagi merubah sesuatu keadaan. Gagasan yang ketiga pula adalah pendewaan akal fikiran dan pembebasan dari keagamaan, iaitu asas kepada kewujudan budaya kehidupan baharu seperti penghapusan ikatan sosial dalam masyarakat. Gagasan yang terakhir pula iaitu gagasan emansipasi wanita. Gagasan ini dia membebaskan wanita dari tradisi sebagai ibu dan isteri. Pada pertengahan abad ke-19 pula, pemikiran modernisme ini telah berpindah dari Barat ke negara-negara umat Islam melalui golongan pembaratan. Gerakan modernisme Islam pula berusaha untuk mengadaptasi prinsip-prinsip agama kepada nilai-nilai ketamadunan Barat. Keadaan ini terjadi hasil daripada kelemahan pemerintahan umat Islam, kemunduran masyarakat Islam serta perkembangan penjajahan Eropah ke atas dunia Islam pada ketika itu. Baiklah, saya akan menerangkan pula apakah kesan ideologi modernism. Modernism itu merangkumi semua aspek kehidupan manusia yang mana lebih bertumpu kepada satu bentuk kehidupan yang memberikan penekanan kepada cara berfikir dan bertindak. Antara kesan modernism dari segi politik dapat dilihat daripada pengamalan sistem demokrasi yang berparlimen, pilihan raya dan juga penlibatan tiga kaum terbesar iaitu Melayu, Cina, India. Mereka semua terlibat dalam politik Malaysia. Ini merupakan satu pengaruhan dan pemodenan
tradisional. Dari segi politik pula, sebelum kemerdekaan di tanah Melayu, tanah Melayu mempunyai sistem politik yang tersendiri yang berpaksikan kepentingan kaum masing-masing. Sebagai contohnya, walau bagaimanapun dengan tertubuhnya parti perikatan yang melibatkan 3 kaum terbesar tadi, iaitu Melayu, India dan Cina, ini membuktikan bahawa setiap bangsa walaupun mereka berlain, setiap kaum walaupun mereka berlainan bangsa, berlainan agama, mereka juga mampu bersatu dan bergabung di bawah satu parti yang sama. Hal ini kerana mereka ingin mencapai sebuah negara yang maju dan membangunkan rakyat minda kelas pertama. Yang kedua, kesan modernisme terhadap agama ialah berlakunya keruntuhan akhlak dalam generasi muda. Berlakunya pergaulan bebas antara mereka walaupun berlainan jantina, sehingganya berlakunya zina yang menjurus ke arah aktiviti pembuangan bayi, seperti yang kita dapat lihat di dada-dada akhbar sekarang. Hal ini menunjukkan perkara ini amat serius. Generasi muda sekarang mudah terpengaruh dengan budaya barat dan gaya hidup barat, masyarakat barat, sehingga mereka menganggap kehidupan mereka tidak boleh dihalang dengan tuntutan agama. Mereka berasakan bahawa pilihan mereka itu adalah satu kebebasan diri mereka. Mereka berhak memilih apa jua cara hidup mereka. Bagi mereka, mereka terlalu menurutkan hawa nafsu sehingga mereka mengenepikan halal haram dalam agama. Sebagai contohnya, mereka menyokong hubungan LGBT yang terang-terang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, kesan ideologi modernisme dari segi agama, iaitu kepada wanita. Wanita zaman sekarang tidak mempunyai rasa segan silu untuk memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Bagi mereka, pakaian telah dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai low class, ke belakang, tidak mengikut edaran masa dan tidak menepati ciri-ciri wanita berpakaian moden di zaman sekarang, di zaman maju kini. Oleh itu berlakunya eksploitasi wanita secara besar-besaran terhadap pemakaian mereka, sehingga ada segelintir dari mereka yang berterang-terangan membuka aurat di luar. Yang seterusnya, kesan modernisme dari segi ekonomi. Kesan modernisme dari segi ekonomi di Malaysia dikatakan telah bermula apabila adanya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Pelibatan masyarakat tempatan dalam ekonomi perdagangan dan perindustrian adalah yang paling penting. Sebagai contohnya, masyarakat Melayu tidak lagi tertumpu kepada ekonomi sara diri dan mereka bebas memilih apa jua jenis bidang yang mereka ingin ceburi. Jadi, setiap kaum berhak menambah nilai pendapatan masing-masing. Oleh itu, dasar ekonomi telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi menghapuskan pengelasan ekonomi mengikut kaum yang mampu menimbulkan persengketaan sesama kaum. Hal ini kerana mereka akan merasakan berlakunya ketidakadilan dalam cara mereka untuk menambah hasil mata pendapatan. Di samping itu, kesan modernisme dari segi sosial pula adalah pembaruan dari aspek seperti dalam bidang pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Dari segi sosial, sejak zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal, di mana kebanyakan orang Melayu tinggal di kawasan kampung, di kawasan pinggir bandar, manakala orang Cina pula tinggal di kawasan bandar, dan akhirnya orang India pula tinggal di kawasan ladang ataupun estet. Pemisahan juga dapat disaksikan dengan penubuhan sekolah jenis mengikut kaum dan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Apabila wujudnya penubuhan sekolah jenis kebangsaan, hal ini sedikit sebanyak dapat memupuk nilai perpaduan dalam diri masyarakat. Seterusnya ialah perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan ideologi modernisme. Kekuatan ideologi modernisme ialah menawarkan pelbagai kemudahan untuk manusia dengan melalui pelbagai penciptaan bentuk teknologi moden yang boleh membantu manusia dalam kehidupan seharian mereka, serta mempelbagaikan produk dalam bentuk gaya hidup manusia, kebudayaan dan pelbagai aspek lain. Kelemahan ideologi modernisme yang seterusnya ialah merenggangkan ikatan kekeluargaan serta kehidupan berumah tangga. Hal ini terjadi kerana kaum modernisme mempengaruhi para ibu dan para isteri di kampung
dengan membuat perjanjian pemberian upah yang tinggi dan keuntungan materialistik kepada mereka apabila mereka bekerja di bandar. Hal ini akan menjadikan para suami mereka berada di kampung dan menjaga anak mereka, serta mendatangkan rasa bosan kepada para suami ketika isteri tiada di rumah dan menyebabkan para suami keluar rumah untuk mencari hiburan di rumah dan sekaligus menyebabkan keperluan anak-anak terabai kerana para isteri sibuk bekerja mencari keuntungan di bandar dan para suami sibuk keluar mencari hiburan. Hal ini akan menyebabkan mereka bergaduh dan berlakunya perceraian. Seterusnya, kelemahan ideologi modernisme ialah penentangan kepercayaan terhadap hari kiamat dan hari akhirat. Semua ideologi kaum modernis bercirikan penyembahan terhadap manusia dan ilmu pengetahuan semata-mata. Kaum modernis sangat yakin bahawa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan akan memberikan semua kekuatan Tuhan kepada mereka. Seterusnya ialah ketidakmampuan dalam memahami kehidupan manusia. Hal ini kerana kaum modernis telah mementingkan ekonomi berbanding keperluan manusia. Seterusnya ialah ketidakmampuan dalam memahami kehidupan manusia. Hal ini kerana kaum modernis telah mementingkan ekonomi berbanding keperluan manusia. Seterusnya ialah pertembungan antara tradisi Islam dan kemodenan. Kaum modernis mempersoalkan sama ada semua yang diwarisi oleh masyarakat Islam dari segi akidah, ibadah, nilai dan pemikiran bersifat kekal dan tidak berubah. Perkara yang telah tetap dan telah menjadi asas hidup umat Islam ini dipertikaikan kerana kononnya perlu kepada evaluasi semula agar disesuaikan dengan kemodenan pada hari ini. Kejahilan dan kelonggaran pegangan agama segelintir penganut Islam adalah faktor utama mengapa mereka mudah terpengaruh dengan tipu daya ancaman musuh Islam ini. Seterusnya, kewujudan rancangan-rancangan hiburan tanah air yang mempunyai pengaruh dari modernisme barat. Rancangan-rancangan hiburan ini dibawa masuk di atas permintaan masyarakat dan juga syarikat-syarikat penyiaran yang ingin mengaut keuntungan sahaja. Jika benar kerajaan ingin melahirkan modal insan yang berkualiti, aspek hiburan ini mestilah dikurangkan pada tahap minima. Sebagai contoh, mengurangkan rancangan-rancangan televisyen yang mempunyai unsur barat dan mengelakkan dan sekaligus dapat mengelakkan masyarakat kita daripada terlalu taksub kepada hiburan. Sebaliknya, kita mestilah menjadikan mereka ini golongan yang mencintai ilmu. Masyarakat yang suka kepada budaya barat dikuatiri tidak akan mementingkan pengajian mengenai Islam. Hal ini akan menyebabkan mereka menjadi golongan yang paling mudah untuk dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang salah yang dibawa oleh barat. Okey, jadi saya nak terangkan tentang perbezaan ideologi modernisme dengan Islam. So, dekat sini kita boleh bandingkan antara ideologi modernisme dengan Islam lah dari segi beberapa perkara. Jadi dekat sini saya akan bagi dalam 5. So, yang pertama dari segi undang-undang. So, untuk modernisme, undang-undang ditentukan oleh rakyat. Macam di Malaysia, sekarang kita berpandukan parlimen, demokrasi berparlimen. So di parlimen, kita di pihak parlimen dia akan membuat pindaan kaitan undang-undang ataupun menubuhkan undang-undang baru untuk negara. Itu untuk berkenaan dengan bahagian modernisme. Kalau dalam Islam undang-undang atau syariat telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan kita sebagai umat Islam, kita berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah itulah terdapat semua perkara yang kita boleh rujuk berkaitan undang-undang lah. So untuk yang keduanya berkenaan dengan keagamaan. So ialah untuk modernisme, diorang lebih mengingkari agama dan menganggapnya sebagai tahap perkembangan yang ke belakang. Dia meneruskan kehidupan yang moden, tapi agama itu dia tinggalkanlah. Dia mengingkari agama. Manakala untuk Islam, kita diseru untuk taat kepada agama dan kita kena
percaya bahawa agama itu dapat membawa kita kepada perkara yang lebih baik. So seterusnya adalah untuk ideologi modernisme, ianya lebih mementingkan keseronokan dan menidakkan hari kiamat serta balasan hari kiamat ataupun balasan di akhirat. Sementara untuk Islam, kita menganggap dunia ini adalah kehidupan sementara yang tidak boleh diagung-agungkan, sehingga kita boleh melupakan hari akhirat kerana kita percaya hari akhirat itu ada. So yang sebenarnya adalah memberikan kebebasan hidup yang terlampau kepada seseorang. Itu merupakan salah satu daripada ideologi modernisme. Dalam Islam pun kita tidak menyekat umatnya untuk mencari hiburan selagi mana tidak keluar dari batas syarak. Boleh berhibur, tetapi ada batas dia lah, kita kena ikut. So yang terakhir adalah kewujudan budaya kehidupan baru seperti penghapusan ikatan sosial dalam masyarakat. So ini adalah salah satu juga daripada ideologi modernisme, manakala dalam Islam kita dididik agar umatnya menjaga hubungan persaudaraan dengan masyarakat sekeliling. Walaupun perbezaan agama dan bangsa, kita dididik untuk mengerat dan menjaga hubungan persaudaraan kita bersama masyarakat sekeliling. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Perbincangan seterusnya ialah mengenai perkaitan ideologi modernisme dengan isu-isu terkini. Yang pertama ialah melahirkan pemikiran yang bermatlamat, merombak segala sistem kepercayaan dan struktur sosial yang dianuti Islam. Hal ini berlaku adalah kerana sesetengah golongan yang menganggap diri mereka paling maju telah memperjuangkan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Sebagai contohnya, reading Quran, yang kononnya mereka berpendapat bahawa tafsiran-tafsiran Al-Quran yang dibawa oleh para sarjana ilmuwan Islam terdahulu tidak menempati praktikal hidup yang serba maju di zaman moden ini. Oleh itu, semua ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran yang telah dipraktikkan oleh umat Islam cuba dipersoal satu persatu oleh mereka supaya menimbulkan keraguan. Seterusnya ialah pergelutan antara warisan dan kemajuan modernisme. Bangunan warisan yang terdapat di Malaysia bakal dirobohkan dan digantikan dengan bangunan-bangunan yang menjadi simbol syariat. Oleh hal yang demikian, orang awam akan mula mempersoalkan kemajuan yang diinginkan dan pengetahuan kita tentang perbezaan apa perkara yang penting dan apa perkara yang tidak penting. Ideologi modernisme telah mempengaruhi ramai orang untuk mempercayai perkara karut-marut. Sebagai contoh, golongan yang mengamalkan ajaran sesat. Mereka terlalu taksub dan patuh dengan pegangan yang jauh menyimpang dari syariat Islam. Hal ini kerana golongan ini bertujuan untuk menyesatkan dan mengelirukan fahaman-fahaman Islam. Antara gerakan ajaran sesat yang popular di Malaysia ialah gerakan yang diasaskan oleh Arifin Muhammad yang dikenali sebagai Ayah Pin. Ayah Pin menganggap dirinya adalah wakil Tuhan kepada semua agama dan beranggapan semua orang harus patuh akan perintahnya. Akhirnya, ajaran ini telah diharamkan oleh kerajaan Malaysia sehingga tiada seorang pun yang menganuti ajaran itu. Di akhir kajian kami semua dapat merumuskan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan yang mengakui kekuasaan Allah dan mempunyai kemampuan yang amat terbatas meskipun kita diberikan akal yang waras. Yang kedua, walaupun manusia mempunyai kelebihan, namun ia juga mempunyai banyak kekurangan dan secara fitrahnya manusia sentiasa terarah untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Yang ketiga, fahaman-fahaman ideologi modernisme yang muncul daripada barat tanpa sebarang tapisan boleh membawa implikasi negatif terhadap iman umat Islam dan masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih.